Baiklah, itu baru satu bingkisan yang kami sediakan untuk anda berkaitan dengan galeri lukisan OKU yang berada di negeri Pahang ini. Selepas ini banyak lagi bingkisan yang menarik akan kami berikan kepada anda. Tetapi kali ini kita beri fokus kerana kita sangat berbesar hati bersama dengan orang yang amat penting di negeri Pahang. Hari ini kami sangat berbesar hati untuk menerima kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail, Menteri Besar Pahang ke set Selamat Pagi Malaysia di dataran Kuantan ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar Raja Baik, dan Ridwan? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Belum sempat lagi untuk kami rasa makanan-makanan di sini. Oh ya? Banyak masakan yang sedap di Pahang ni. Saya rasa Yang penting tempoyak kena rasa. itu pasti. Itu dah dekat RNR Temeloh semalam. Dah. Yang menariknya semalam itu mi calong belakang saya. Sama hitam? Belum lagi. Belum lagi. Banyak lagi. Tu ada kat belakang tadi saya tengok. Okey, Datuk Seri, Karnival Rakyat Pahang ini bersempena dengan keberangkatan pulang Menteri Sultan Pahang. Jadi secara keseluruhan bagaimana Datuk Seri melihat Karnival Rakyat Pahang ini dianjurkan? Ya, alhamdulillah saya tengok sebab ni adalah julung-julung kali kita ada kan. Sempena keberangkatan tuanku. Dan sudah tentu ianya mendapat sambutan daripada rakyat Pahang. Dan saya dapat maklum balas begitu menggalakkan, begitu ramai. Dan ramai yang hadir selama kita buat karnival ni selama 3 hari. Dan kita semua tahu bahawa karnival ni adalah sempena keberangkatan balik dulu Yang Mulia Sultan Pahang dan Tunku Ampang Pahang ke negeri Pahang. Jadi sehubungan dengan itu kerana rakyat Pahang sangat merindui tuanku ya. Kerana baginda tuanku berada di Istana Negara, bersemayam di Istana Negara selama 5 tahun. Ini satu jangka masa yang agak panjang dan sudah tentulah kerajaan negeri menzahirkan, rakyat negeri Pahang ingin menzahirkan rasa kerinduan kepada tuanku. Kita buat pelbagai acara termasuklah karnival rakyat yang kita buat pada semalam, hari ini dan keesokan. Ya. Baik, Datuk Seri, malam ini merupakan malam kemuncak untuk Karnival Rakyat ya. Malam ini akan adakan persembahan, akan ada bersama dengan barisan rakan-rakan artis yang turut bersama juga untuk malam ini. Jadi apa antara program yang bakal menyusul lagi? Di antara program-program yang akan kita laksanakan ialah kita selain daripada sebelum ini kita mengadakan persediaan menyambut keberangkatan pulang Tuanku Sultan Pahang. Kita juga mengadakan karnival rakyat dan pada malam ini kita ada pelbagai program lah. Antaranya parakan kereta berhias. Di samping itu juga kita menyediakan pelbagai gerai-gerai yang berada di dataran ini dan maknanya ini memberi peluang kepada rakyat negeri Pahang ataupun pengunjung-pengunjung untuk datang merasakan apakah juadah-juadah masakan istimewa daripada negeri Pahang. Sebab dia terlampau banyak. Jadi saya harap pengunjung ataupun mereka yang datang ke dataran ini dapat merasakan masakan negeri Pahang. Termasuk lemang pun ada kita sediakan. Termasuklah kami juga kena cuba. Ya, kena. Raja dengan Rizwan kena cuba. Kalau tidak cuba, nanti menyesal balik. Teringat-ingat nanti balik. Kalau saya mungkin boleh... Tapi boleh datang balik. Itulah, kalau saya mungkin balik Terengganu, saya boleh singgah. Kalau Sofi mungkin dia susah sikit lalu LPT tu sekarang. Betul. Okey, Datuk Seri, ini merupakan salah satu inisiatif. Saya kira ini merupakan satu produk pelancongan lah yang ditengahkan oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk memperkenalkan produk-produk di negeri Pahang. Macam Datuk Seri sebut tadi, sambal hitam, ada mi calong, ada pati tempoyak. Dan mana produk ini sudah pun berada di luar negara. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya, Belanjawan 2024 bukan sahaja untuk menitik beratkan produk pelancongan, malah dari segi keselamatan dan juga kemudahan perlu digunakan seoptimum mungkin untuk rakyat Pahang. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara ini? Ya, Belanjawan 2024 kita banyak fokus untuk bantuan kepada rakyat, kepada yang memerlukan. Dan ini semua kita boleh laksanakan sebabnya kita ada kestabilan politik dan kita ada perpaduan kaum. Dan saya suka menyatakan di sini bahawa angka tidak boleh berbohong. Pada tahun 2022, kita mendapat kutipan hasil sebanyak 1.28 bilion ringgit Malaysia. Dan pada tahun lepas, 2023, kita mendapat kutipan hasil sebanyak 1.3 bilion ringgit. Dan pencapaian sejak 5 tahun kebelakangan ini jelas menunjukkan bahawa hasil kerajaan negeri meningkat. Dan kita telah dapati hasil selama 2 tahun berturut-turut mencecah 1 bilion ringgit. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri salurkan kembali kepada rakyat dalam pelbagai bentuk bantuan lah. Seperti anak-anak yang masuk IPTA, masuk darjah 1,
rumah rakyat Pahang sehingga kini dah 1,000 unit kita buat, mencecah 75 juta ringgit. Dan yang keduanya ialah kedatangan pelabur asing ke negeri Pahang. Pada tahun lepas saja sejumlah 16 bilion ringgit jumlah nilai ringgit Malaysia pelabur-pelabur yang melaburkan di negeri Pahang. Dan ini membuktikan bahawa negeri Pahang ini adalah merupakan antara negeri pilihan pelabur-pelabur untuk melabur, dan saya mengalu-alukan kehadiran mereka. Dan yang paling pentingnya Raja dan Rizwan, 5 tahun dulu kita ada hutang. Kerajaan negeri berhutang dengan kerajaan persekutuan 3.31 bilion ringgit. Satu jumlah yang sangat besar. Ya. Tapi hari ini saya sukacita saya menyatakan bahawa kerajaan negeri telah berjaya mengurangkan hutang kerajaan negeri Pahang daripada 3.31 bilion ringgit kepada 958 juta ringgit. Itu satu kejayaan yang besar. Alhamdulillah. Dan ini lagi sekali saya katakan bahawa angka tidak pernah berbohong. Sebab ada juga di antara mereka yang was-was berkenaan dengan pengurangan hutang kerajaan negeri ini. Tetapi saya sebagai Menteri Besar, saya kena cakap perkara yang benar. Mana boleh saya cakap benda yang tidak betul. Nanti menjejaskan kredibiliti saya. Itu adalah di antara kejayaan, 3 kejayaan besar lah yang boleh saya rumuskan selama 5 tahun lebih tabiran saya. Alhamdulillah, itu merupakan antara kejayaan negeri Pahang, ya. Dan saya kira itu merupakan antara pencapaian yang cukup besar lah, ya, Datuk Seri. Okey, dan bila kita bercakap tentang bantuan, kerajaan seringkali menghulurkan bantuan kepada rakyat dan khususnya pula di negeri Pahang, kan. Ialah monsun timur laut ini melanda di negara. Jadi antara yang perlu kita lakukan adalah pengurusan. Dan di negeri Pahang pula bagaimana dari segi pengurusannya? Adakah masih diteruskan untuk membantu mereka menghulurkan bantuan? Kita ni di Pahang ni, kita boleh katakan bahawa bukan saja monsun timur laut, musim timur laut. Maknanya dia berkaitan dengan banjir lah. Ya. Di Pahang ni boleh dikatakan banjir ni macam yearly event. Setiap tahun berlaku banjir. Pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Sama ada banjir kilat, ataupun banjir besar, ataupun banjir disebabkan hujan yang lebat dalam masa sehari dua. Sehubungan dengan itu, kita di Pahang ni, yang berbuat setiausaha kerajaan negeri adalah Pengurusi Jawatankuasa Bencana Negeri sering kali mengadakan mesyuarat bagi persediaan, dan saya sebagai Pengurusi Keselamatan Negeri, dan kita lazimnya kita mengaturlah, kita berbincang untuk mengatasi bagaimana sekiranya ianya berlaku. Dan ini bukan satu perkara yang baru bagi negeri Pahang. Sebab itu ya, kalau Raja tengok, Rizwan tengok di negeri Pahang, alhamdulillah setakat ini even baru-baru ni pun berlaku banjir, kita dapat mengatasi masa-masa banjir yang terkesan akibat banjir. Di antara persediaan yang kita buat ialah di negeri Pahang ni adalah yang pertama pusat pemindahan tetap. Yang dulunya kita kenali sebagai pusat pemindahan sementara, kita buat. Dan kita telah buat di Luit, iaitu di daerah Maran. Dan ini bagi tujuan untuk memberi keselesaan kepada masa-masa banjir. Kerana kita semua tahu ya, masa-masa banjir ini agak tertekan, stres bila rumah mereka dinaiki air dan sebagainya. Jadi bila kita dapat menyediakan pusat pemindahan tetap ini, mereka akan mendapat tempat yang selesa lah sekejap. Sementara nak tunggu banjir surut, mana di situ ruang makan yang selesa, ada ruang semayang, tempat masakan dan kebersihan tandas semua agak baik berbanding dengan pusat pemindahan sementara yang di mana kadang-kadang kita letakkan di masjid, di sekolah, di mana kurang selesa bagi mereka lah. Itu adalah di antara persediaan-persediaan. Yang pentingnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, terutamanya kepada PDRM, Bomba, APM, pejabat daerah, Datuk DO, selaku pengurusi Jawatankuasa Operasi Bencana di peringkat daerah. Kerana mereka memberi kerjasama yang sangat baik daripada day one, sehinggalah masa-masa banjir ini dapat dipindahkan ataupun dapat balik ke rumah mereka. Dan juga salah satu inisiatif yang berkepanjangan yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pahang, saya difahamkan baru sahaja tertubuhnya Akademi Mineral Malaysia Pahang. Boleh Datuk Seri ceritakan sedikit tentang usaha ini? Akademi Mineral Malaysia Pahang ni, yang pertama sekali kita merasakan bahawa di Pahang ni banyak bahan mineral. Jadi saya bersama dengan rakan-rakan Expo memikirkan bahawa ianya wajar dan patut ditubuhkan negeri Pahang. Dan sebab itulah Kerajaan Negeri Pahang mengambil keputusan untuk membuat penubuhan Akademi Mineral di Cawangan Pahang. Dan ianya akan, insyaAllah kita akan buat di daerah Lipis. Kerana bahan mineral ni banyak di Lipis.
Dan ini sekaligus memberi peluang kepada anak-anak kita, anak-anak muda untuk mengikuti kursus di akademi ini. Dan supaya apa jua yang berkaitan dengan mineral di Pahang ni, kita insyaAllah kita akan dapat uruskan dengan baik, tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku kebocoran. Berbanding dengan sekarang, kadang-kadang kita dapati dia tidak selaras untuk kita mengendalikan mineral ini. Sudah ada tempat dan lokasi untuk tertubuhnya akademi ini? Ada, dah kita kenal pasti itu di daerah Lipis, insyaAllah. Okay, baik. Dan selain daripada itu, Datuk Seri, banyak yang telah pun Datuk Seri kongsikan kepada saya dan Ridwan serta para penonton yang sedang mendengar ketika ini. Apa lagi antara perancangan yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami semua? Perancangan khususnya di Negeri Pahang ni? Ya. Oh, banyak perancangan dia. Okay, silakan Datuk Seri. Punya banyak masa lagi. Banyak. Fokus pertama Negeri Pahang ni, kita lebih kepada kebajikan rakyat. Lebih kepada kebajikan rakyat. Itu fokus utama. Dan dalam masa yang sama, untuk kita memberi bantuan kebajikan kepada rakyat, kita seharusnya mempunyai dana kewangan yang cukupi. Sebab itulah kita uruskan kewangan negeri dengan baik. Dan seperti mana saya sering katakan bahawa kita meningkatkan hasil tanpa membebankan rakyat. Yang ini kena faham betul-betul. Kita uruskan ketirisan dan kebocoran. Bagaimana kita uruskan? Contoh ya. Contohnya kalau di Negeri Pahang ni kita dapati dulu banyak berlaku pencerobohan tanah haram, penerokaan balak haram, pencurian pasir, melambung secara haram. Boleh tengok rekod. Kadang-kadang hari Isnin kita tangkap, hari Jumaat ada lagi aktiviti. Kadang-kadang seminggu sampai 2-3 kali. Tetapi tindakan yang dibuat ketika itu hanyalah mengkompaun mereka yang bersalah. Dan saya dapati dia tidak berkesan. Kerana mereka tidak bimbang, tidak takut dengan kompaun ini. Sehubungan dengan itu, saya telah mengarahkan Penasihat Undang-Undang Negeri dan juga Yang Bermaksud Setiausaha Kerajaan supaya kita tidak mahu lagi kompaun. Mereka yang menyalahgunakan aktiviti ini mesti dibawa terus ke mahkamah. Bukan tujuan untuk mengaibkan mereka, untuk memalukan mereka, tetapi untuk mengajar mereka bahawa khazanah negeri tidak sepatutnya berlaku kecurian dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, saya dapati keadaannya bertambah baik. Aktiviti ini semakin kurang dan hasilnya banyak. Dan hasil yang banyak ini, selain daripada kita bayar gaji pejabat awam negeri dan lain-lain kos yang tetap lebih kurang 600 juta setahun. So, selebih itu, selain daripada kita reservekan sedikit, kita kembalikan kepada rakyat. Sebagai contoh, sebenarnya yang saya katakan tadi, di Negeri Pahang ni, daripada ibu yang melahirkan anak sampai mereka yang meninggal akibat COVID pun kita bagi bantuan. Contohnya, kalau ibu yang melahirkan anak di Pahang ni, kita bagi RM300 kepada ibu. Kalau daripada Kuala Lumpur ke daripada negeri lain, dia datang ke Pahang, dia melancong cuti dan sebagainya, kata dia mengandung, tiba-tiba sampai masa dia melahirkan anak, dia pun dapat juga. Dia pun dapat juga. Itu satu. Kemudian kita dapati juga bahawa ramai di Negeri Pahang yang masih memerlukan rumah tetapi tidak mampu. Yang ini yang kita panggil miskin tegak. Dan sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri memberi rumah secara percuma yang kita kenali sebagai Rumah Rakyat Pahang. Nilai rumah ni RM75,000. Ada 3 bilik, ada 2 bilik air. Sehingga kini dah 1,000 unit lebih yang telah kita bagi kepada rakyat Negeri Pahang. Yang ini kita kenal pastilah mereka yang benar-benar layak baru mendapat. Kemudian apa lagi? Yang kahwin kali pertama. Dapat juga di Negeri Pahang ni. Kemudian yang mengerjakan haji. Tahun lepas kita bagi RM500. Tahun ni kita naikkan kepada RM750. Ini semua buat kita laksanakan sebab kita ada kedudukan kewangan yang baik. Sebab itulah saya katakan tadi, ketirisan, kebocoran harus diurus dengan baik dan kita tidak kompromi dengan aktiviti haram ni. Datuk Seri, di bawah bahu Datuk Seri sekarang. Di bawah apa? Di bawah bahu Datuk Seri sekarang lah bersama dengan exco lain. Apa sektor yang Datuk Seri rasakan cukup penting untuk dibangunkan di negeri Pahang buat masa sekarang? Terutamanya apabila kita melihat masa hadapan kita tahun 2024 ke depan ini, teknologi contohnya sektor yang paling penting di bawah Datuk Seri lah. Bagi saya pendidikan. Sebab itulah kita di Pahang ni kita fokus kepada pendidikan. Macam Akademi Mineral tadi pun pendidikan juga. Dan sebab itulah mahasiswa-mahasiswi daripada Negeri Pahang yang sedang melanjutkan pelajaran, Kerajaan Negeri Pahang bagi kepada mereka RM300 setahun.
ini sebagai sokongan moral. Dan di samping itu juga kita ada Universiti Kolej Hasan Pahang, kita ada Universitas dan juga kita ada Uniten di Negeri Pahang ni. Ini semua bagi tujuan untuk memberi peluang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran. Kerana saya sangat percaya hanya dengan bidang pendidikan boleh mengubah nasib kita. Ya. Saya berada di sini pun oleh sebab kerjaan memberi peluang kepada saya untuk belajar dan melanjutkan pelajaran. Jadi dengan adanya pendidikan ini kita boleh melangkah lebih jauh. Kalau sekiranya tidak ada ilmu, macam mana kita nak pergi ke hadapan lagi. Kredibiliti seorang pemimpin itu apabila boleh menulis, terutamanya menulis rencana di utusan Malaysia. Tahniah Datuk Sri. Rencana yang bertajuk Agung Payung Menyatukan Rakyat. Apa yang Datuk Sri ingin sampaikan dalam rencana ini? Menyatukan rakyat. Ialah kita ni ditakdirkan negeri kita pelbagai kaum. Ya. Kita ada Melayu, Cina, India, orang asli, Punjabi, Kadazan dan berbagai lagi. Kita ni pelbagai kaum. Untuk tujuan itu, yang pertama sekali kita kena berbalik kepada perlembagaan negara kita yang telah termaktub, yang mana kita kena menghormati antara satu sama lain. Dan yang keduanya ialah kita seharusnya memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran, peluang pekerjaan. Dan sehubungan dengan itu, untuk tujuan itu, yang pertama sekali negara dan negeri mesti stabil. Mesti ada kestabilan politik dan mesti ada perpaduan kaum. Jadi kalau sekiranya ini berlaku, mudah untuk membuat penyatuan kaum. Dan yang lebih pentingnya ialah kerajaan kita telah pun mewujudkan perlembagaan negara. Ya, ada 5 di situ dan kita harus amalkan kelima prinsip perlembagaan negara itu. Dan kalau sekiranya semua rakyat Malaysia, rakyat Negeri Pahang mengikuti ataupun mengamalkan apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan negara kita, saya ingat tidak ada masalah untuk negara kita mencapai perpaduan kaum, dan ini memudahkan untuk kita menjadi sebuah negara yang maju di masa-masa hadapan. Dan bila Datuk Seri bercakap tentang jadikan sebuah negara itu lebih maju ke hadapan, antara perkara yang cukup penting adalah berkenaan dengan akademik, berkenaan dengan ekonomi, dan juga antara perkara yang penting juga yang boleh mendorong ke arah pelaburan itu adalah sektor pelancongan itu sendiri. Betul. Dan apa antara mungkinlah perancangan masa akan datang berkenaan dengan sektor pelancongan di Negeri Pahang ni, Datuk Seri? Bagus soalan Raja ni. Bersabit dengan pelancongan. Dan memang kita sangat menggalakkan supaya pelancong-pelancong datang ke Negeri Pahang. Sebabnya di Negeri Pahang ni, Raja Rizal boleh sebut je. Apa yang tak ada di Pahang? Kita ada pulau yang cantik. Tioman. Tioman. Betul. Dah pergi dah? Dah. Kali dah Datuk Sri. Diving. Lautnya bersih. InsyaAllah di Tioman tu kita akan panjangkan jajaran kapal terbang. Kalau tak silap saya lebih kurang 950 meter. Kita panjangkan lagi untuk memberi kemudahan kepada kapal terbang yang lebih besar sikit berbanding yang ada sekarang ni. Kemudian selain daripada Pulau Tioman, kita ada bukit. Betul tak? Betul. Kita ada Kemerai Highland, kita ada Genting Highland. Kemudian kita ada cuaca yang baik di Pahang. Tak ada di negeri lain. Iaitu Kemerai Highland. Pernah sampai Kemerai Highland? Oh, selalu tu Sri. Kemerai Highland tu tempat saya lah. Cuacanya yang dingin, tak ada tempat lain. Kemudian kita ada Musang King. Yang Musang King ni kalau tanam di bumi Pahang rasanya memang A++. Tapi kalau tanam di negeri lain, orang kata Musang King juga, tapi rasanya lain. 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 Kalau kita ni. Kemudian kita ada masakan tradisional. Tempoyak patin kan. Sama bilis hitam. Kemudian asam rom. Banyak lagi. Jadi sebab itulah saya nampak sejak akhir-akhir ini peningkatan pelancong datang ke Negeri Pahang ini semakin meningkat dan kita sangat menggalakkan. Sebab itu sekarang ini saya fokus supaya tandas-tandas semua mestilah bersih, mesra kepada pelancong, supaya bila pelancong datang
Dan bila mereka pulang, mereka nak datang lagi ke negeri Pahang. Bukan bermusim lah. Maksudnya kalau musim monsun pun orang akan ke Cerating. Betul. Untuk belajar surfing. Ya, Cerating. Tak berapa jauh daripada sini. Betul. Ini salah seorang ya. Belum lagi berkesempatan untuk belajar surfing. Tapi menarik lah. Ya. Dalam bucket list. Datuk Seri, Pahang ini merupakan satu jajaran untuk ECRL. Dan pastinya apabila tertubuhnya dan juga dilancarkan ECRL nanti, perkembangan ekonomi di sepanjang jajaran itu pasti akan berlaku. Bagaimana dari segi perancangan negeri Pahang apabila wujudnya jajaran ECRL ini, terutamanya di daerah-daerah seperti Mara dan sebagainya, yang kita tahu daerah tersebut anak-anak muda ni suka ke bandar-bandar untuk bekerja. Di sana dah tinggalnya generasi-generasi yang dah lama. Bagaimana untuk menarik balik mereka seiring dengan wujudnya jajaran ECRL ini? Pertama sekali saya ingin maklumkan kepada semua penonton yang mendengar siaran kita pada pagi ini. ECRL ini insya-Allah akan siap pada akhir tahun 2026. Dan akan beroperasi pada tahun 2027, awal tahun 2027. Dan di negeri Pahang ni kita ada 7 stesen ECRL. Dan saya telah pun berbincang dengan pegawai daerah, dengan Yang Berhormat Serta Kejayaan Pahang, dengan bahagian ekonomi negeri Pahang, supaya semua stesen-stesen ini dikenal pasti dan dibuat supaya ada aktiviti-aktiviti ekonomi. Dan ini telah pun dan akan dilaksanakan. Sebab ini kalau kita tidak laksanakan sekarang, tunggu siap baru nak buat, sudah agak lewat. Jadi kita pergi serentak concurrent. Mana siap je stesen ni, bangunan kedai, tempat orang berniaga dan sebagainya telah pun disiapkan. Dan saya percaya oleh sebab perjalanan antara Kuantan ke KL nanti lebih kurang 1 jam setengah ataupun 1 jam 40 minit, menjimatkan 1 jam setengah. Dan ini akan menambahkan lagi pelancong-pelancong untuk datang ke Pahang dan juga memudahkan rakyat negeri Pahang untuk pergi ke ibu kota. Selain daripada itu juga, kita tidak hanya bergantung kepada ECRL, MRL. Tetapi dalam masa yang sama, minggu lepas, saya panggil minta Lembaga Lebuh Raya Malaysia, pemegang konsesinya Syekh Ani Berhad, untuk memberi taklimat kepada kerajaan negeri bersabit dengan selalu berlaku traffic jam di Bentong ke Kuala Lumpur. Jadi kita tanya mereka apakah usaha yang mereka telah buatkan supaya dapat meminimalkan traffic jam ni. Alhamdulillah mereka telah setuju untuk melebarkan jalan sepanjang lebih kurang 29 km. Dan ini pun akan dilaksanakan pada tahun ini. Dijangka siap pada tahun 2026 ataupun tahun 2027. Jadi insya-Allah lah by that time maknanya masalah kesesakan lalu lintas untuk orang datang ke negeri Pahang lebih mudah, lebih orang kata maknanya bila mereka nak datang ke Pahang tak adalah fikiran mereka kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Dan untuk itu kerajaan negeri Pahang pun bersedia menerima kehadiran pelancong. Kita pun telah mengambil beberapa langkah tentu untuk supaya peningkatan pelancong ini dapat kita atasi, termasuklah bilik-bilik hotel dan sebagainya. Minit terakhir ini mungkin sedikit harapan Datuk Seri untuk disampaikan kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Yang pertama sekali, bagi pihak kerajaan negeri, kita ingin melahirkan rasa menjunjung kasih kita kepada Tuanku Sultan Pahang dan juga Tengku Abang Pahang kerana Tuanku telah dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang gemilang selama 5 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan sebagai rakyat Pahang kita tumpah bangga. Dan saya yakin bila Tuanku telah balik ke Pahang ni, kita akan dapat lagi meningkatkan kejayaan di negeri Pahang. Kepada rakyat negeri Pahang, kita gunakan kesempatan yang ada ini yang ada pada hari ini dengan baik, kerana Tuanku akan melawat semua, akan menjelajah semua daerah di negeri Pahang. Selain daripada kita mengadakan aktiviti kemelakatan Tuanku, karnival, dan Tuanku akan menjelajah semua daerah di negeri Pahang. Dan ini dalam masa yang sama dapat melepaskan rasa rindu rakyat negeri Pahang kepada Tuanku, di mana Tuanku berkesempatan menyantuni rakyat di setiap daerah. Dan akhirnya sudah tentu saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia RTM kerana sudi menjemput saya untuk kali yang kedua kalau tak silap saya. Yang pertama di Feda Sungai Koyan. Ini yang kedua.
di studio ada sekali. Tahun lepas. Terima kasih Datuk Adi. Terima kasih banyak Banyak Datuk Sri. lokasi kami pergi, Datuk. Ya, boleh. Boleh Kan dia atur. di bandar ni, dekat belakang sana pun kami pergi. Oh ya. Ya. Okey. Banyaklah berjelajah. So macam mana berada di sana selama 2 hari ni? Macam mana? Semalam kami pergi ke Tanjung Lumpur. Dah rasa dah tepung ikan lah. goreng. Ya. Ikan goreng tepung. Ya, dah rasa. Enak sekali ya. Terbaik. Kali pertama lah Terbaik. saya Ya. merasa. So tempoyak dah try Tempoyak dah try dah. Semalam dekat RNR dah. Cerita tentang makanan banyak ni, Datuk. Okey. InsyaAllah. banyak Ya, kepada- terima kasih banyak sekali lagi. Sama. Datuk Sri. Ya. Itu dia, Alhamdulillah. Itu dia antara perkongsian daripada Yang Maha Berhormat Datuk Sri Haji Wan Rosli Wan Ismail merupakan Menteri Besar Pahang. Terima kasih banyak Datuk Sri Sama. sekali lagi.